Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini saya akan membentangkan video berkenaan kertas kerja sebagai subjek Muqaranatul Adyan. Nama saya Muhammad Naim bin Hassan Basri, nombor matrik 049619. Tajuk tugasan saya adalah simbol-simbol agama. Artikel yang dipilih ialah berkenaan tajuk adakah bulan sabit dan bintang merupakan simbol wajib bagi agama Islam. Artikel ini dilayari di laman web Mufti Wilayah Persekutuan. Secara umumnya, maklumat tentang artikel ini saya bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama adalah latar belakang artikel, iaitu ditulis di laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan dimuat naik oleh Muhammad Izhar Faizi Osman yang diterbitkan pada 11 Januari 2019 dalam segmen Al-Afkan. Kemudian persoalan yang saya tujukan kepada artikel ini secara umumnya, adakah bulan sabit dan bintang ini merupakan simbol wajib bagi agama Islam? Sinopsis sebelum memasuki artikel secara terperinci, dapat saya kenal pasti melalui artikel ini perbincangan tentang sumber sejarah penggunaan bulan dan bintang dalam agama Islam. Di awal artikel, penulis membincangkan tentang sejarah bulan dan bintang ini, penggunaan bulan dan bintang melalui daripada kerajaan Philips II, yakni kerajaan Philips II adalah raja bagi Macedonia, dan askarnya berjaya menawan Byzantine di Constantinople. Jadi mereka menggunakan bulan dan bintang. Menurut artikel ini, mereka menggunakan bulan dan bintang untuk memperingati kemenangan mereka menawan Empire Byzantine di Constantinople. Seterusnya akan membincangkan tentang hukum penggunaan simbol tersebut. Sebelum itu, apabila kerajaan Philips ini menggunakan bulan dan bintang, apabila kerajaan Turki Osmaniyah pula yang datang menawan, penggunaan bulan dan bintang itu digunakan oleh Turki Osmaniyah. Seterusnya, ulasan metodologi, rujukan dan dapatan. Secara keseluruhan, saya dapat kenal pasti metod artikel ini menggunakan kaedah soal jawab yang kebanyakannya datang daripada masyarakat. Di awal-awal artikel didahului dengan persoalan yang diajukan. Kemudian dapatan yang saya peroleh daripada artikel ini, artikel ini tidak menyebutkan hukum menggunakan simbol secara jelas. Namun di akhir artikel, penulis ada menyatakan penggunaan simbol ini tidak menyalahi syarak dan sudah diterima uruf. Dan di akhir artikel tersebut, penulis ada mendatangkan rujukan daripada Hasyiah Bujairimi ala Tuhfatul Tullab yang menukilkan sejarah penggunaan simbol dalam agama Islam. Kemudian dalam artikel tersebut juga ada menyatakan sebuah hadis, ma ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa 'inda Allahi hasan. Maksudnya, apa yang dilihat daripada umat Islam baik, maka ia adalah baik di sisi Allah. Yakni
uruf memandang penggunaan simbol bulan dan bintang itu baik. Jadi apabila uruf telah menerima, maka bolehlah dianggap penggunaan itu tidak menyalahi syarak selagi tidak melanggar batasan-batasan asas, yakni hukum-hukum yang asas dalam agama Islam. Seterusnya, artikel tersebut mempunyai rujukan yang padat, antaranya kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, yakni karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mana ada menukilkan sebuah hadis yang menyebut secara jelas tentang penggunaan simbol bulan dan bintang dalam agama Islam. Namun di sana terdapat sedikit kritikan terhadap hadis tersebut. Kitab seterusnya adalah Nizamul Hukumah An-Nabawiyah, karangan Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani, yang mana ada menukilkan sejarah penggunaan simbol bulan dan bintang yang berasal daripada kerajaan Philips II yang berpindah kepada agama Islam Turki Uthmaniyah setelahnya. Jadi daripada artikel ini, kesimpulan yang saya dapat hasilkan adalah penggunaan simbol dalam agama Islam ini seperti bulan dan bintang, selagi tidak melanggar garis merah perbatasan syariat dan akidah, maka penggunaannya adalah harus, sebagaimana masyhur juga digunakan di Malaysia, yakni pada jalur Bermuda. Namun apabila hendak menyandarkan sesuatu perkara baharu kepada Islam, hendaklah kita berhati-hati dan cermat serta mengambil pandangan pakar, iaitu ahli ulama, bagi memastikan perkara tersebut tidak melampaui batasan syariat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fuad Haiman bin Sadi, nama metrik 050364. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan artikel saya, iaitu dalam subjek Muqarranah Al-Adiyah bertajuk simbol-simbol agama. Sebenarnya kita masuk ke maklum artikel. Artikel yang saya gunakan adalah suatu research yang dilakukan di Universiti Kebangsaan Malaysia yang bertajuk Diaspora dan Masalah Identity Shift di Malaysia. Seterusnya pergi kepada maklumat umum artikel. Latar belakang artikel ni saya ambil di e-journal UKM, dan research ini ialah kajian oleh Sarjit Singh, anak lelaki Darshan Singh, dan tarikh artikel ini adalah pada Julai 1999. Sebenarnya kita pergi kepada sinopsis artikel ini. Pada awal-awal artikel, ianya menceritakan tentang diaspora agama Mesih, iaitu jumlahnya agama Mesih di seluruh dunia dan juga faktor berlakunya diaspora tersebut. Dan seterusnya membahaskan kesan berlakunya diaspora yang mempunyai dua kesan, iaitu dari segi sosial dan juga dari segi ekonomi. Seterusnya, identiti atau simbol agama itu sendiri ianya boleh dilihat dari dua segi. Yang pertama, identiti menurut kacamata aktor itu sendiri yang memperlihatkan ciri-ciri perwatakan identitinya yang berbeza dari orang lain, iaitu individu. Yang kedua pula ialah identiti yang authority defined, iaitu identiti yang ditetapkan oleh satu pihak berkuasa seperti golongan politik atau agama yang menentukan identiti satu kumpulan kolektif. Seterusnya, artikel ini membincangkan identiti komunistis terbentuk menurut ketentuan agama dan bersifat kolektif. Dan di akhir-akhirnya dalam artikel ini yang menceritakan dalam sisi ini ianya mempunyai simbol yang mesti dilakukan oleh penganut Sikh, iaitu 5K. Iaitu K yang pertama adalah kesh atau rambut panjang, yang kedua adalah kangha atau sikat, yang ketiga kirpang atau pedang kecil, yang seterusnya K yang keempat kaca atau seluar pendek, dan yang terakhir 5K dan K
yang terakhir ialah gelang besi. Seterusnya adalah ulasan metodologi dan rujukan dan dapatan. Metodologi yang digunakan adalah metodologi kuantitatif kerana dalam artikel ini ia dikaitkan dengan data numerikal dan ketepatan. Dapatan yang saya dapat dari ini ialah yang menceritakan berkenaan perkembangan Sikh di seluruh dunia. Ia menceritakan faktor yang menyebabkan diaspora Sikh ke seluruh dunia termasuk Malaysia, iaitu disebabkan oleh dorongan keagamaan yang berkait rapat dengan pengembaraan pengasas agama Sikh, iaitu Sri Guru Nanak Dev Ji dalam usaha untuk mengembang dan menyebarkan ajaran agama Sikh ke seluruh dunia. Dan kesimpulannya, nota penyelidikan ini telah membincangkan diaspora Sikh dan masalah identiti mereka di Malaysia. Perubahan sosial berlaku dengan pantas terus-menerus mempengaruhi identiti komuniti Sikh. Namun, identiti ialah suatu dinamik yang terus berubah. Apa yang berlaku pada identiti komuniti pada masa depan ada satu persoalan penyelidikan yang penting yang perlu diteliti lebih lanjut. Itu sajalah daripada saya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakir Zufairi bin Kamaluzaman, nombor matrik 049838. Okay. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan kepada simbol agama Buddha bagi subjek Mukarramah Al-Adyan. Okay, di dalam agama Buddha, kita terdapat pelbagai simbol agama yang dikenal pasti. Maka simbol-simbol yang terdapat dalam satu aliran agama Buddha dapat dibezakan dengan simbol-simbol yang terdapat pada aliran lainnya. Okay. Seperti kita tahu, semua agama yang ada dalam dunia ini mempunyai simbolnya tersendiri. Okay. Buddha mempunyai simbol yang tersendiri. Okay. Di sini terdapat beberapa jenis simbol di dalam agama Buddha. Antaranya ialah pokok bodi. Pokok bodi ini merupakan simbol umum ataupun simbol yang lazim digunakan untuk menggambarkan alam semula jadi. Jadi pohon bodi ini diibaratkan memayungi kehidupan yang berada di bawah naungannya. Okay. Pohon bodi ini kita lihat ia memberi naungan perlindungan kepada manusia maupun binatang mengikut kepercayaan Buddha. Dan pohon bodi ini digambarkan sebagai pohon kehidupan yang memberi kehidupan kepada kehidupan yang berada di bawah naungan pohon bodi tersebut. Okay, seterusnya kita lihat jejak kaki Sang Buddha, Siripada atau Buddha Pada di dalam agama Buddha. Okay, jejak kaki Sang Buddha ini sangat dihargai oleh semua penganut agama Buddha. Okay, jejak kaki yang skematik ini kita lihat seluruh jari kaki yang terdapat di dalam lukisan ini adalah sama pada tapak kaki Buddha tu. Buddha. Okay, lambang lambang Siripada ataupun Buddha Pada ini, lambang tapak kaki ini digunakan sebelum adanya patung. Patung yang kita lihat pada kuil-kuil Buddha sekarang ni, sebelum ada orang yang buat patung tu, jadi tapak kaki inilah yang mereka sembah, yang mereka gunakan dalam kepercayaan mereka, yang digunakan oleh penganut agama Buddha. Seterusnya kita tengok roda Dhamma. Lambang roda ini merujuk kepada maksud ajaran Buddha yang menyebar secara meluas dan berterusan. Okay, dia macam roll. Dia terus tersebar di atas muka bumi ini. Okay, lambang ini juga merupakan lambang pidato Buddha yang pertama kalinya di Taman Rusai Sipatana, Sarnas, India. Okay, seterusnya kita tengok lambang swastika. Okay, lambang swastika ini adalah lambang yang biasa kita lihat pada yang digunakan oleh tentera Nazi Jerman kan. Okay. Lambang ini merupakan lambang lama yang telah digunakan dalam beberapa budaya yang merujuk kepada
lambang kehidupan, matahari, kekuasaan, kekuatan dan keberuntungan. Begitu pula dalam tradisi agama Buddha, swastika melambangkan hal-hal yang baik dan positif. Okay. Lambang swastika ini kita tengok, selalu tengok digunakan oleh Nazi Jerman. Okay, mungkin lambang tu Hitler ambil lambang ni, mungkin ia menunjuk pada kekuasaan dan kekuatan. Okay. Jadi dalam Buddha ni juga menggunakan lambang swastika ini yang merupakan yang merujuk kepada hal-hal yang baik dan positif. Selain itu, swastika juga merupakan lambang kepada jejak kaki Buddha. Swastika ini juga kerap kali digunakan sebagai tanda dalam teks Buddhis. Seterusnya kita tengok bunga teratai, Padma atau lotus. Bunga teratai ini merupakan simbol kemurnian dan kelahiran yang mulia, sebagaimana ia tidak tercemar dari mendapan lumpur. Seperti kita tahu, bunga teratai ini dia hidup dalam lumpur. Okay, mengikut ajaran Buddha, bunga ni adalah satu lambang yang kelahiran yang mulia daripada yang terpisah daripada tempat lumpur, tempat yang cemar. Okay, bunga teratai ini cantik. Buddha berharap agar ianya menjadi seperti teratai, tetap murni dalam kehidupan dunia yang penuh godaan. Sekian itu saja daripada saya mengenai lambang-lambang di dalam ajaran agama Buddha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada malam ini saya Ahmad Zamir bin Sulaiman. Nombor tadi 050231. Pada malam ini saya akan membentangkan simbol agama Hindu. Sebelum itu saya ingin mengucapkan pada Dr. Aman sebagai pensyarah subjek ini, dan ini merupakan tugasan yang diberikan untuk tugasan berkumpulan untuk subjek ini, Muqarranah Al-Adyan. Okey, saya terus kepada pembentangan. Pada pengenalannya, simbol-simbol suci agama Hindu ini mempunyai beberapa bentuk dan jenis, antaranya yang sederhana, mudah ataupun yang kompleks. Ini adalah simbol-simbol ini dipercayai diambil daripada kitab suci agama Hindu, iaitu Rig Veda, dan kesusasteraan Hindu yang berupa mantra-mantra suci. Antara simbol-simbol yang digunakan dalam agama Hindu, antaranya yang pertama berbentuk manusia, yang kedua berbentuk binatang, yang ketiga berbentuk separuh manusia separuh binatang, yang keempat tumbuh-tumbuhan, yang kelima separuh manusia separuh tumbuhan, yang keenam simbol yang berbentuk langit ataupun simbol berbentuk huruf-huruf ataupun aksara. Kesemua simbol ini adalah mempunyai tujuan yang sama, iaitu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan agama Hindu. Okay, yang pertama kita masuk ada simbol berbentuk manusia. Kita ada 3, iaitu manusia berkepala 4, yakni Dewa Brahma. Yang kedua manusia bertangan 4. Yang pertama tadi manusia berkepala 4, Dewa Brahma. Yang kedua manusia bertangan 4, Dewi Saraswati. Yang ketiga manusia bertangan 10, Dewi Durga. Yang kedua dan seterusnya kita masuk ada simbol berbentuk binatang. Yang pertama burung Garuda, yang ini kenderaan Dewa Wisnu. Yang kedua naga Basuki, iaitu dipercayai jelmaan Tuhan Wisnu. Yang ketiga naga Anantabogha, iaitu jelmaan Tuhan Brahma. Okay, kita masuk pada simbol berbentuk separuh manusia separuh binatang, iaitu contohnya Dewa Ganesha. Dewa Ganesha ini separuh manusia, iaitu tangan dan badan dia tangan manusia, badan manusia, dan kepalanya adalah kepala gajah. Berbeza dengan simbol-simbol tadi, kita masuk ada simbol yang berbentuk benda-benda langit, huruf-huruf ataupun perkataan aksara. Yang pertama kita ada 2. Yang pertama Omkara. Omkara ini adalah simbol yang simbol paling suci agama Hindu, yakni menjadi simbol agama. Orang Islam ataupun agama Islam ini simbolnya adalah bulan dan bintang.
Tapi agama Hindu, Omkara ini menjadi simbol utama agama mereka. Okey. Yang kedua, cakra, iaitu lambang matahari. Yang ini lambang ini adalah seperti roda Buddha, iaitu agama Buddha, yang seterusnya kita pergi pada pengertian Omkara ni. Omkara ini adalah hasil gabungan 3 perkataan, ataupun disebut Tri Aksara Wijaksara, iaitu Om ini terdiri pada 3 perkataan, ataupun maknanya perkataan itu adalah utpati. Perkataan itu bermula dengan A, U, M. Ang, Ung, Mang. Maknanya dia membawa maksud utpati. A yang pertama itu utpati, bermaksud sebagai pencipta, iaitu Dewa Brahma. Yang kedua Siti, sebagai pemelihara, iaitu Dewa Wisnu. Yang ketiga Paralina, iaitu bermaksud pemusnah, iaitu Dewa Siva. Fungsi Om ini digunakan untuk penganut agama Hindu ini berdoa dan mengakhiri ibadat mereka, sama ada disebut di awal ataupun di akhir, sebagaimana perkataan amin bagi penganut agama Kristian ketika berdoa. Doa yang dimulakan dengan Om tidak dimulakan dengan Om adalah tidak sempurna dan menjadi simbol ketakwaan kepada penganut agama Hindu ini. Om juga disering menjadi simbol ketakwaan apabila Om ini dijadikan ataupun ditulis di kepala surat, dijadikan loket untuk digantung dan dipakai oleh penganut agama Hindu, ataupun digantung di kuil Hindu ataupun kuil keluarga. Okey, akhirnya kesimpulannya simbol Om ini sebenarnya dipercayai adalah suku kata suci bagi umat agama Hindu. Yang ini yang digunakan mewakili Brahman ataupun absolut, yakni sumber kepada semua kewujudan. Oleh kerana itulah penganut agama Hindu mengangkat simbol ini adalah paling suci berbanding simbol-simbol yang lain. Okey, setakat itu sahaja pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Ismail, nombor matrik 049831. Jadi saya akan membentangkan tajuk simbol-simbol agama. Bab pertama ialah berkaitan dengan maklumat artikel. Simbol-simbol salib dalam agama Kristian adalah tajuk yang dipilih, yang ditulis oleh Lia Megasari. Seterusnya, bahagian sinopsis. Artikel ini menerangkan tentang keperluan penggunaan simbol dalam beragama, di mana simbol adalah cara untuk menyampaikan sesuatu dengan lebih berkualiti dan lebih mudah berbanding dengan perkataan dan percakapan. Seterusnya, mengkaji sejarah permulaan digunakannya simbol salib ini sebagai simbol keagamaan bagi umat Kristian, berdasarkan beberapa peristiwa-peristiwa yang mengikut sejarah mereka. Selain itu, hubungan salib dengan doktrin penebusan dosa serta penyelamatan daripada dosa. Kemudian, makna sebenar simbol salib itu yang tidak hanya sekadar di atas kayu yang berbentuk T semata-mata, akan tetapi salib dari perspektif agama Kristian memberi makna dan konsep yang cukup berbeza jika dibandingkan dengan tamadun ataupun agama yang lain. Sebagai contoh, salib juga berperanan sebagai lambang pengorbanan. Selain itu sebagai lambang kejayaan ataupun kemenangan. Salib juga digunakan sebagai lambang kasih sayang Tuhan kepada penganut agama Kristian. Dan salib juga sebagai lambang penyelamatan. Baik, metodologi rujukan dan dapatan kajian artikel ini adalah ditulis berdasarkan kajian kualitatif, di mana penyelidikan dilakukan dengan melihat ke arah kemasyarakatan dan sejarah untuk mencari sumber untuk menjalankan kajian ini.
berdasarkan dapatan yang saya dapat peroleh ialah kajian ini membincangkan tentang sejarah permulaan penggunaan simbol salib dalam agama Kristian dan rentetan peristiwa yang berlaku yang menyebabkan penggunaan simbol salib ini digunakan sebagai simbol keagamaan dan dalam setiap aspek masyarakat, dalam setiap aspek kehidupan penganut agama Kristian itu sendiri. Baik, kesimpulannya adalah daripada penulisan ini dapat disimpulkan bahawa simbol salib merupakan simbol yang penting dan signifikan dalam tradisi agama dalam penganut Kristian. Selain itu, salib juga bukan sahaja lambang pengenalan gereja atau Kristian semata-mata. Akan tetapi ia juga ditunjangi oleh makna yang menjadi pegangan serta kepercayaan bagi masyarakat Kristian, iaitu salib sebagai lambang pengorbanan, kejayaan, kasih sayang daripada Tuhan dan juga perdamaian dan penyelamatan. Allahuakbar.